Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi pengurusi serta ahli dan kuasa surau, yang dimuliakan seluruh jemaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat di bulan Ramadan kita dapat lagi sama-sama mengimarahkan rumah Allah ini, dan kita pun tak pasti Jumaat depan Ramadan atau tidak. Jadi kita memanfaatkanlah hari Jumaat Ramadan ini, mungkin yang terakhir untuk tahun ini, mungkin ada lagi minggu depan. Kita sampai pada ayat yang ke-48 surah Al-Kahfi. Setelah mana kita bahaskan tentang ayat yang sebelumnya, wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barzatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat yang semalam tentang hari kiamat, perbahasan hari kiamat yang masih belum lagi selesai. Dan hari kiamat adalah di antara agenda yang penting dalam Al-Quran, kerana hari kiamat adalah satu perkara yang sangat besar kepada kita semua, kepada seluruh makhluk, manusia dan jin. Makhluk-makhluk lain dia tak ada, dia hanya di dunia sahaja. Termasuklah binatang-binatang yang kita pelihara. Saya banyak baca kan dalam Facebook, bila orang tu kematian kucing, dia tulis berjumpa kita di syurga. Orang Islam pun banyak kan, berjumpa kita di syurga. Tapi kalau kambing semua tak ada, kucingnya. Kenapa kucingnya? Ini tidak adil. Binatang lain tak ada, kucing mati je bertemu kita di syurga. Kesian kat binatang-binatang lain, tidak disayangi macam kucing. Jadi sebenarnya tidak, binatang-binatang ni akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk tujuan kisos sahaja. Kalau kita pernah sepak kucing kita, dia akan bangun balik, sepak kita balik. Wala adzabul akhirati asyaq. Siksaan Allah lagi dahsyat. Sepak dia tu lagi dahsyat daripada sepak kita di dunia tu. Ini Nabi sebutlah hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tu'adduna al-huquq ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha'i min asyatil qarna tantahuha. Yang bermaksud
pada hari kiamat hak-hak semua akan dibalas, termasuklah kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia akan dibalas balik pada hari kiamat. Sesama binatang pun kezaliman akan dibalas, apatah lagi dengan manusia. Jadi nak minta maaf dengan kucing payahlah. Cing, minta maaf cing. Oyen semalam sepak. Tak tahulah. Macam mana? Taubat je lah. Tak boleh nak minta maaf. Nak bercakap tak faham. Jadi semua kezaliman yang berkait dengan binatang akan dibalas pada hari kiamat. Kemudian semua tadi akan menjadi tanah. Kucing-kucing, binatang-binatang tadi yang sudah dibangkitkan akan menjadi tanah. Kunu turaba. Ia hanya untuk manusia dan jin sebagai pembalasan. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tadi bacaan surah As-Sajdah Allah sebut pasti akan kami penuhkan manusia dan jin dalam neraka Jahannam. Jadi balasan baik, balasan buruk hanya untuk manusia dan jin. Dan hari ini juga kita bahaskan tentang apa yang berlaku pada hari kiamat kelak. Dan kita sebagai orang beriman perlu tahu, perlu cakna dan perlu ada ilmu yang besar, ilmu yang tinggi tentang hari kiamat ni. Kerana Allah mengecam, menyelar orang yang tahu bab dunia tapi tak tahu bab akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia ni ramai yang tahu bab dunia, bab kereta, bab motor, bab ekonomi, bab duit dia tahu. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi bab akhirat, apa yang berlaku di akhirat, mana akhirat ni ia bermula daripada alam barzah. Disebut hari akhirat bermula daripada alam barzah. Start kita mati, itulah alam akhirat kita, sampailah ke syurga ataupun ke neraka. Itu yang Nabi sebutlah hadis, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ini adalah destinasi pertama menuju ke akhirat. Kubur adalah poin pertama, checkpoint pertama ataupun persinggahan pertama kita menuju ke alam akhirat. Faman najah minhu, siapa yang selamat dalam alam kubur, maka selepas itu lebih senang. Fama ba'dahu ashal aisar. Maknanya kalau kita dah okey dekat kubur, taman-taman syurga, selepas itu lebih mudah. Sesiapa yang tidak selamat di alam barzah, alam kubur, maka selepas itu lebih susah. Fama ba'dahu asyaq. Maknanya kita dapat tahu dah nasib perjalanan kita bila kita masuk dalam kubur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum mau'ida. Yang bermaksud wa uridu, dan mereka semua akan dibentangkan kepada Tuhan mereka. Saffa, bersaf. Maknanya kita semua akan dibentangkan. Ini bukan pembentangan amalan, tapi ini pembentangan manusia. Wa uridu, mana arad ni maksudnya pamer. Dalam bahasa Arab pamer. Kalau pameran disebut ma'rid. Ma'rid sebenarnya ma'rid, tapi orang Mesir sebut ma'rad. Sebenarnya sebutan bahasa Arab ma'rid. Tapi setengah orang sebut ma'rad, kurang tepat lah. Ma'rib ni exhibition lah, ma'rib. Arad ni pamer. Akan dipamerkan kita semua, akan didedahkan kita semua di hadapan Tuhan dalam keadaan berbaris. Kata seorang mufassir, iaitu Maqatil. Kita ada Mujahid mufassir, kita ada Sa'id bin Jubair mufassir, kita ada Dhahhak mufassir, dan kita juga ada Maqatil di antara tokoh-tokoh tafsir. Kata Maqatil,
yu'raduna saffa ba'da saffin kasufufi fi shalah kullu ummatin wa zumratin saffa la annahum saffun wahidun. Kata Maqatil, maksud ayat ini manusia akan dipamerkan dalam bentuk saf. Saf maksudnya mereka akan berada dalam saf. Kasufufi fi shalah, seperti mana saf-saf dalam sembahyang. Kullu ummatin wa zumratin saffa, dan mereka diasingkan mengikut umat dan kaum. Jadi umat Nabi Muhammad saf, ada saf dia lah, bukanlah satu saf. Tengok berapa ramai lah. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, mereka akan dibentang mengikut saf. Dan apa yang berlaku di antara inilah yang Allah sebut yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari yang mana manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka mula-mula akan berdiri di hadapan Allah. Allah tidak bertempat. Kemudian mereka disuruh untuk sujud. Antara yang berlaku pada hari kiamat, mereka akan diperintah untuk sujud. Allah sebut dalam Quran ada, saya tak ingat ayat dia, surah apa, ayat marbis sujudi wa hum salimun. Ingat sikit-sikit. Dia belah-belah ujung surah apa ingat. Tapi dalam hadis saya ingatlah. Yauma yukshafu an saqin wa yu'maru bis sujud. Pada hari kiamat yang sangat tough, yang sangat menakutkan, sangat membimbangkan, orang-orang Islam diperintah untuk sujud. Fayu'maru bis sujud, mereka disuruh untuk sujud. Fayasjudu lahu mu'min wa mu'minah. Bila Allah suruh manusia sujud pada hari kiamat, maka orang beriman, orang yang ikhlas, mereka akan sujud kepada Allah. Jadi kita semua akan berdiri ikut saf dan ikut umat Nabi Muhammad dan sebagainya. Bila diperintah untuk sujud, orang beriman sujud. Fayabkha, tetapi ada yang tak mampu nak sujud. Jadi siapakah yang tak mampu nak sujud? Fa ammal ladzi yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayazhab liyasjud. Yang tak boleh sujud adalah orang yang beribadah di dunia riya'an wa sum'atan, dalam keadaan riya', menunjuk-nunjuk, wa sum'ah, mempamer-pamerkan amalannya, nak jaga reputasi, nak jaga pandangan manusia. Fayazhab liyasjud, orang yang riya' ni, yang menunjuk-nunjuk amalnya, yang menunjuk-nunjuk ibadahnya, yang menunjuk-nunjuk sedekahnya ni kepada manusia, mengharapkan pujian manusia, mereka cuba untuk sujud tetapi belakang mereka, tulang belakang mereka menjadi keras seperti kayu. Ini nasib orang yang riya'. Jadi kita ni susah. Di dunia ni susah kita nak ukur. Kalau demam ada dia punya alat suhu dia. Kalau COVID ada simptom-simptom dia. Ada boleh apa? PCR. PCR tu betul. Yang test tu kan. Saya tentukan dengan CPR. CPR tu alat itu bantu nafas kan. PCR. Tapi riak, ujub, sombong ni dia tak ada dia punya alat nak tahu kita ni buat ibadat ada riak ke tak ada. Cukup susah, cukup sukar. Dan nasib orang yang riak ni sangat malang di akhirat. Selain pada mereka tak dapat sujud, bayangkan kalau kita ni ramai-ramai ni kan, semua ada, Allah suruh kita sujud. Sujud, usjudu, sujud kamu semua. Orang dapat sujud, orang depan sujud, orang belakang sujud, orang kanan sujud, orang kiri sujud, tiba-tiba kita tak mampu sujud. Bayangkan. Kita tak nak lah, tapi benda tu semua tu possibility. Ada kemungkinan. Sebab kita tak tahu kita riak ke tidak. Sebab tu kita kena belajar lah ilmu apa? Ilmu tasawuf. Yang paling besar kitabnya adalah Ihya' Ulumuddin. InsyaAllah saya akan baca ringkasannya pada selepas raya lah, setiap hari Khamis dalam kelas online saya. Sebab kita kena tahu. Dah belajar pun kita kadang-kadang tak perasan bahawa kita buat ni riya'an wa sum'ah.
Kadang-kadang riak ni bukan dia tunjuk-tunjuk je, dia tak tunjuk tapi dia suka diketahui. Dia tak tunjuk tapi suka diketahui. Kalau orang tahu dia suka. Ataupun suka dipuji. Kalau puji je dia seronok. Ataupun kata Fudail bin Iyad, apa yang dia buat di depan orang dan berseorangan berbeza. Dekat masjid surau Qabliyah, Ba'diyah, sembahyang fardu. Dekat rumah tak payah. Sembahyang pun habis ringan lah. Paling ringan. Sembahyang kadang-kadang kuliah kulhu pun tak baca. Fatihah je. Dekat masjid dengan jubahnya, dengan serbannya. Dekat rumah singlet. Kadang baju tak pakai. Ustaz bukan aurat pun Ustaz. Jadi itulah bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Tak kira di mana, kita kena pakai yang sesuai untuk solat. Bukan pakai je semua. Dekat masjid Masya Allah bacaannya baik, tapi dekat rumah bacaannya terbalik. Baca ikut dah habis. Habis. Jadi itu antara banyaklah tanda-tanda riak ni. Oleh itu kita bimbang kita tak dapat sujud pada hari kiamat kelak. Kita bimbang Allah perintahkan kita untuk cari pahala daripada orang yang kita buat amal kerana mereka. Allah kata kepada mereka, izhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu buat amal kerana mereka. Pergi. Allah kata pergi. Pergi cari pahala dekat orang yang kau nak tunjuk amal tadi. Siapa yang kau nak tunjuk sangat? Netizen, orang ramai, bapak mentua, kan? Pergi. Cari pahala dekat dia orang. Aku tak bagi pahala dekat engkau. Kau buat bukan kerana aku. Kadang-kadang kita buat kerana Allah, tapi ada kerana lain pun sama. Sebab Allah tak nak disyirikkan. Allah tak nak diduakan. Ini kita bimbang. Ini hari yang kita bimbang. Wa uridu ala rabbika saffa. Hari yang mana kita akan didedahkan, dihadapkan kepada Tuhan semesta alam. Kita bimbang kita tak mampu nak sujud di hadapan Allah lantaran penyakit-penyakit hati, riak, ujub, sombong dalam ibadah kita. Jadi kita kena sentiasa koreksi, muhasabah. Kena belajarlah. Kau mana pun kita kena belajar sebab kita sangat-sangat tak perasan benda ni. Laqad ji'tumuna. Dari satu hadis kan, di mana dalam kitab Qurtubi ni, tafsir Al-Qurtubi ni sebut daripada Mu'az bin Jabal, inna Allah Ta'ala yunadi yaumal qiyamah bisautin rafi' ghaira fazi'. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyeru kepada hamba-hambanya pada hari kiamat dengan suara yang tinggi, suara yang semua orang dengar. Apa Allah sebut? Apa Allah firmankan? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, anallahu la ilaha illa ana arhamur rahimin. Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, Tuhan yang maha pengasih. Wa ahkamul hakimin, Tuhan yang maha pembuat hukum. Wa asra'ul hasibin, Tuhan yang sangat cepat hisabnya. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Tidak ada kebimbangan dan ketakutan kepada kamu semua. Ini macam kita assembly ataupun kita sekolah dulu kan, ada perhimpunan, semuanya di hadapan guru-guru. Jadi sebelum apa-apa, guru akan bagi apa? Ucapan. Guru besar, anak murid sekalian, hari ini kita dah berada di minggu yang terakhir berpuasa. Anda semua akan balik kampung masing-masing. Dia macam itulah. Dia ada ucapan. Jadi Allah bagi ucapan firman kan, dan Allah khususkan kepada orang-orang beriman. Sebab bila Allah ucapkan, Allah sebut depan manusia, la khaufun alaikum, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Hanya golongan tertentu sahaja yang dapat benda tadi. Sebab manusia secara umumnya mereka sangat takut, bimbang,
Sampaikan Allah Subhanahu surah Ghafir, izil qulubu ladal hanajir, punya takut sehingga jantung-jantung naik ke hanjarah, naik ke halkum, punya takut. Ini punya dahsyat kiamat ni. Hanya ada golongan-golongan tertentu sahaja yang tak takut, iaitu wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khafun alaikum wala antum tahzanun. Mana wali Allah dia tak takut. Mana Allah bagikan satu tempat yang special, mereka tak rasa takut. Adapun mostly orang takut, berpeluh, panas, tengok neraka, tengok macam-macam. Antaranya yang tak takut ialah golongan yang berkasih sayang kerana Allah. Kita mungkin nak buat ibadat banyak tak mampu. Tarawih pun kita rasa penat. Orang dulu biasa kan ibadat 3-4 jam, 5-6 jam. Kita tarawih pun dah rasa penat. Antara golongan yang Allah berikan kedudukan yang tinggi ketika mana saat perbarisan, saat perhimpunan manusia, perhimpunan agung manusia pada hari kiamat, ada satu kumpulan yang special. Mungkin kalau perhimpunan pelajar tu, pelajar-pelajar ni dia duduk tempat yang berteduh, yang lain semua panas kan. Tempat teduh dan tempat tinggi, special. Tak adalah kat sekolah macam tu kan. Tapi yang ni macam tu lah. Siapa dia? Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi kata, inna min ibadillah la unasan. Pada hari kiamat, di kalangan hamba-hamba Allah ni ada manusia-manusia, bukan Nabi dan bukan orang mati syahid. Kita ingatkan Nabi yang special tu, kita ingatkan orang yang mati syahid yang special tu. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, mereka dicemburui oleh para nabi dan para orang yang mati syahid. Nabi jealous, orang yang mati syahid jealous, sebab mereka ni tempat yang khas. Bukan OKU lah kan? Bukan orang yang cacat ke apa, tidak. Orang yang khas dapat layanan istimewa. Sebab apa? Nabi sebut bimakanihim minallah, kerana kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah pada hari kiamat. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, manhum, siapa manusia yang dapat layanan istimewa? Saat-saat kita dihadapkan di hadapan Allah, berdiri di depan Allah, mereka ni dapat layanan istimewa, duduk tempat istimewa. Lalu Nabi kata, sesungguhnya mereka adalah hum qaumun tahabbu bi ruhillah, mereka adalah golongan-golongan manusia yang berkasih sayang kerana Allah. Ini penting, kita nak berukhuwah ni. Kita datang masjid, datang surau, datang program bukan hanya untuk ibadah. Kita nak berkasih sayang kerana Allah. Kita sayang orang yang kita jumpa kerana Allah, kerana dia ingatkan kita kepada kebaikan, kerana dia ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah berikan kepada orang yang berkasih sayang kerana Allah, mana kita suka berkawan kerana Allah. Nabi sebut ghairu arham, mereka bukan berkawan, mereka bukan datang berjumpa berkasih sayang kerana ada persaudaraan. Tak ada hubungan adik-beradik, bukan adik, bukan abang, bukan kakak, bukan pakcik, tapi mereka berkasih sayang, mereka rapat. Wala amwal yata'atawna, golongan-golongan istimewa pada hari kiamat ni, mereka bukan berkasih sayang kerana amwal, kerana harta. Kita ni biasa buat gathering dua je, tak kerana harta, tak kerana saudara. Gathering kan, family reunion, tak pun pejabat. Pejabat buat lah program lah, kita pun kena pergilah sebab pejabat, urusan kerja, urusan duit, kerana duit lah tu. Tapi yang ni kita buat, kita berkasih sayang, kita berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah, semata-mata kerana Allah, bukan kerana dunia. Apa yang Nabi sebut? Nabi kata innahum lanur, inna wujuhum lanur. Orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah ni, wajah-wajah mereka bercahaya. Wallahi inna wujuhum lanur, muka mereka bercahaya. Wa innahum ala nur, dan mereka di atas cahaya, mereka menunggang cahaya. Hebat ni, tak tahulah macam mana kan. Ada cahaya, mereka duduk atas tu, muka bercahaya,
ride cahaya. Bukan naik kapal terbang, bukan naik bas, tapi naik apa? Naik cahaya. Mungkin saya bayangkan cahaya, boleh berjalan lah. Gitulah kot. Wallahu a'lam. Apa yang berlaku. Dan Nabi sebut, saat itu mereka tidak bersedih saat orang lain bersedih. Ketika itu mereka tak bersedih di mana orang lain semua bersedih. La yahzanun iza hazinan nas, wa la yafza'un iza fazi'an nas. Dan mereka tak takut saat orang lain takut. Hari kiamat ni memang mostly semua orang takut. Semua orang takut sampai jantung naik ke atas. Semua orang panas. Semua orang macam-macam lah. Takut, panas, bimbang, macam-macam. Tapi mereka ni aman. Golongan yang aman damai, iaitu golongan yang berkasih sayang kerana Allah. Kita kena cari benda tu sebelum kita dijemput oleh Ilahi. Kita berkasih sayang kerana Allah, bukan kerana nafsu, bukan kerana dunia, bukan kerana kerabat, saudara mara, bukan. Kemudian Allah sebut lagi, ini sambungan ucapan Allah Ta'ala pada hari kiamat saat kita dibariskan oleh Allah. Ahdiru hujjatakum. Tuhan kata, bawalah hujah-hujah kamu. Maka bila kita berada di saf masing-masing, kita akan disoal siasat oleh Allah SWT. Allah kata, bawa hujah kamu. Kita akan ditanya 4 perkara. Dia banyaklah, 4 perkara penting yang Nabi sebut. La tazula qadam ibni Adam hatta yus'al an arba'. Manusia takkan berganjak daripada perbarisan dia tadi. Sekarang ni kita cerita pasal perbarisan agung. Dari kiamat takkan berganjak, takkan bergerak sehingga ditanya 4 benda. Ini penting, kita nak sedia jawapan 4 benda ni. Dia macam tak banyak, tapi banyak. Yang pertama, an umurihi fi ma afnah. Tentang umurnya, apa yang dihabiskan. Jenuh kita. Berapa tahun kita nak kena hisap setiap saat. Kita akan dihisap, akan ditanya. Setiap waktu yang kita ada, setiap tidur kita, setiap jaga kita, setiap kerja kita, semua akan dihitung. Wa an umurihi, sepanjang umurnya, sepanjang hayatnya akan ditanya. Yang kedua, wa an syababihi, tentang remajanya. Yang kedua, soalan pasal remaja, masa tengah kuat. Mana umur-umur belasan, umur-umur 20 tahun tu siap. Daripada balik sampai umur 30 tahun siap kita. Tadi soalan umum sepanjang hayat, yang ni fokus lebih. Sebab muda ni kita kuat. Kuat ni nikmat lebih lah. Bila nikmat lebih, soalan pun lebih. Apa yang kau buat masa kau kuat, masa kau sihat, masa kau cergas. Wa an syababihi, tentang kepemudaannya, apa yang dia buat. Yang ketiga, soalan besar lah. Dari soalan kecil. Soalan besarnya apa dia? Wa an malihi, tentang hartanya. Tadi cek pasal umur, cek pasal remaja pemuda. Yang ketiga, cek pasal harta. Min aina iktasabah, dari mana dia dapat sumber duit dia, halal ke haram. Kadang-kadang kerja halal tapi dia tak amanah. Bawa barang pejabat, ambil masa pejabat untuk meniaga niaga kuih raya, waktu pejabat, bukan waktu rehat, waktu kerja kan. Tak amanah, tak datang, cuti, MC tipu, macam-macam lah, claim tipu, tak kira rasuah lagi. Saya jumpa Datuk Seri orang besar kat Putrajaya lepas kuliah. Ustaz teruk betul zaman sekarang ni. Apa? Banyak ceritalah, banyak klaim-klaim yang tak ada. Tuan-tuan tahulah, saya pun tak terlibat. Klaim-klaim tak ada. T-shirt RM10,000, kononnya ada program, tak ada program pun. Langsir kan, RM20,000 klaim RM40,000. Begitulah. Esok langsir jadi langsui esok. Mana menghantui lah maksudnya. Ini manusia tak takut benda haram. Sebat, hashtag sebat selagi boleh, sapu selagi ada. Tak kira. Saya ada kawan masuk lock up kan. Itu macam-macam benda yang
Apa saja nak boleh, tapi duit. Semua duit. Apa yang nak boleh. Maknanya inilah zaman orang tak amanah. Zaman orang tak amanah. Jadi sangat-sangat kita bimbang. Soalan-soalan yang sangat-sangat keras. Sebab tu kata Sayyidina Ali, harta ni halalnya hisab, halaluha hisab, wa haramuha azab. Harta ni yang halal dihisab, yang haram diazab. Kita bersiaplah untuk hari perhimpunan besar ni, perhimpunan agung ni. Yang keempat, yang pertama, yang ketiga tadi, daripada mana dia ambil, wa fima anfaqah, ke mana dia belanja. Kalau dah yang halal, sudah, mana kita buat. Beli roti John, lepas tu kita buang, akan ditanya. Beli apa, perkara-perkara yang tak berfaedah, membazir, ataupun kita sumbang kepada perkara-perkara yang tak baik, anjurkan program-program yang tidak elok. Jadi semua kan, daripada mana kita ambil dan ke mana kita spend, kita guna tadi. Yang terakhir, soalan tentang apa? Tentang ilmu. Jadi antara tugas kita di dunia adalah untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama lah. Sebab itu satu keperluan. Dan Allah tanya, sejauh mana ilmu kita tentang agama kita. Kita ada Quran 6,236 ayat. Jenuh kalau kita Allah tanya satu-satu. Kau faham ke? Kau belajar ke? Kau amal ke? Jenuh kan? Sebab tu Allah tanya, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tak tadabbur, tak memahami isi kandung Quran? Yang ni pun kita tengah-tengah tadabbur lah kan. Tapi tak cukup, banyak lagi. Quran ni ada 6,236 ayat. Belum lagi hadis-hadis Nabi lagi berjuta. Imam Bukhari hafaz 200,000 hadis. Imam Ahmad hafaz juta hadis. Maknanya banyak benda kita ni tak settle. Tapi kita relax kan, macam enggak ada apa-apa, tenang je kan. Sedangkan amanah kita sangat besar, amanah kita sangat banyak yang perlu Allah amanah. Allah akan tanya, kamu get ready hujah kamu, ahdiru hujjatakum. Saat kita sedang dalam perhimpunan tadi, perbarisan agung tadi, Tuhan kata siapkan hujah kamu sekarang. Oh jenuh, pening kita kan. Kalau bos tanya satu kerja pun dah pening kita nak jawab. Ni siapkan bentang 2 line pun pening. Ini kita tak tahu. Tuhan kata, Nabi kata kita punya buku ada 99 buku. Tis'atun wa tis'una, 99 buku, yang satu buku tu punya panjang tak jumpa yang hujung. Satu buku, kita ada 99 buku yang kita akan dihisap, buku amal lah. Setiap buku tu sejauh mata tak kesudah, tak tahu mana hujung ending ni, punya lama. Banyak kan kita, perkataan kita, ucapan kita, tidur kita, semua ditulis. Niat kita, hati baik, hati busuk, semua tulis. Sebab tu sangat banyak. Tuhan kata ahdiru hujjatakum, get ready hujah kamu sekarang. Ni kenapa ni poster ni, kenapa biarkan ni, kenapa kamu guna untuk ni, poster pun kira. Sekarang kita kena get ready sebenarnya, bukan cuma hari kiamat. Apa yang kita buat, kita kena bagi hujah. Apa dia? Wa yassiru jawaban, dan permudahkan bagi jawapan. Soalan banyak, bagi jawapan mudah. Fa innakum mas'uluna muhasabun. Ini masih lagi ucapan Tuhan ketika kita sedang berbaris. Safa tadi kan. Kata Tuhan, fa innakum mas'ulun, kerana kamu akan ditanya sekarang. Get ready jawapan, get ready hujah. Mana hujah? Jawapan dengan hujah, bukan jawapan saja. Aku guna RM10 ni beli roti jauh nak bagi makan dekat orang fakir miskin. Kerana aku tengok kesian orang tak makan. Itu jawapan dan hujah sekali. Kenapa? Ya malaikah, wahai malaikat, aqimu ibadi sufufan ala atrafi anamil aqdamihim lil hisab. Wahai malaikat-malaikat, pastikan. Jadi malaikat macam pengawas lah.
Wahai malaikat, pastikan semua hamba-hambaku berada dalam saf dan berdiri di atas jari jemari. Oh, jenuh. Ala atrafi anamil aqdamihim lil hisab. Bukan di atas tapak kaki, berdiri di atas jari jemari. Atrafi anamil. Atraf ni ujung lah. Anamil ruas jari kaki. Oh, jenuh kita. Boleh kan jengket. Bukan jengket je, dia jengket dan naik lagi. Macam ni jari kaki. Nak buat susah. Jengket boleh, sebab jengket dia ada yang apa panggil depan tu, sebelum jari tu. Yang tu okey sikit. Yang ni memang jari kaki betul. Nak buat sekejap susah. Jenuh kita kan. Nak berdiri pun susah. Ini habis ucapan Tuhan semasa kita berada di saf perbarisan yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya daripada ucapan Tuhan ni, get ready kita punya hujah dan jawapan. Setiap every single moment, setiap saat yang kita lalui dunia, setiap action yang kita buat, setiap niat yang kita ada, setiap sen yang kita ada, bagi jawapan dan bagi hujah. Kenapa kita buat macam tu? Ready lah. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu akan bertemu dengan kami seperti mana kami cipta kamu pada awal dulu. Maksudnya keadaan kita bertemu dengan Allah, dibangkitkan seperti mana mula-mula kami, iaitu Allah cipta kita semua, iaitu tanpa pakaian, tanpa kasut dan tidak bersunat. Ini maksudnya kita mula-mula lahir, menangis, baju pun tak ada, tak bersunat lagi, dan juga tidak berkasut. Itu yang Nabi sebutlah hadis lain, adalah hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan hufatan ghurla. Pada hari kiamat manusia dibangkitkan tidak berpakaian, tidak berkasut dan tidak bersunat. Itu maksudnya kamu akan datang pada kami pada hari kiamat seperti keadaan kamu dilahirkan dulu. Seperti mana kamu dilahirkan dulu. Tapi tak ada isu ustaz dah ramai-ramai berbaris tak berbaju kan. Orang tak tengok ke? Tak ada masa dah. Kita sibuk pasal diri kita je. Bila Aisyah tanya soalan yang sama, Aisyah tanyakan, ayanzuru ahaduna ila ahad? Bila kita dah tak berpakaian, orang tak tengok kita ke? Kita tak tengok orang lain ke? Ini Aisyah tanya. Aisyah suka bertanya. Maka Nabi kata, al-amru asyad min ayyuhimhum zalim. Urusan akhirat sangat dahsyat untuk mereka buat macam tu. Untuk masa tak sempat nak tengok. Nak tengok orang sebelah tak pakai baju ke, semua tak sempat. Masa tak sempat nak reunion tak ada. Jumpa, oh Datuk lama tak jumpa, Ustaz Rahimi tak jumpa, tak ada, tak sempat. Syurga je. Tapi masa sebelum masuk syurga, belum masuk neraka, tak ada. Semua fikir aku nak selamat. Salim, nafsi. Tak ada masa nak tengok orang. Itu maksud kepada kamu akan datang pada kami semua seperti mana kamu diciptakan pada permulaan dulu, masa kita lahir. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kamu sangka kami tak jadikan untuk kamu mau'idah, hari temu janji. Jadi kita kena ingat hari temu janji kita dengan Allah. Mau'id ni ialah apa? Dating kita dengan Allah. Hari temu janji kita dengan manusia tak penting mana. Ini hari temu janji kita dengan Allah SWT. Itu panggil mau'id. Kita akan sampai satu masa kita akan jumpa dengan Allah. Setelah mana kita menyembah Allah dengan ikhlas ataupun dengan tidak ikhlas, baik yang menyembahnya, baik yang tak menyembahnya, baik yang sembahyang, baik yang tak sembahyang. Saya dah banyak kali jumpa dekat jalan raya kan. Nampak bukan India, nampak bukan China, tapi Saoko. Susah nak sangka baik kan. Niat motor semalam pun nak jumpa, kita buang. Hari tu naik kereta, buka sikit cermin dia, Saoko buang. Tak nampak gaya, kulit, muka dan tak nampak orang. Tapi tak tahulah pokok dia
bukan Islam ke apa tak tahulah. Tapi bukan satu, banyak. Kita pun tak puasa masa sekarang budak semangat. Tak puasa satu, tak malu. Tak malu. Buka tingkah. Susah nak kata kita tak. Kalau kita nampak muka macam India, muka yang Cina tu kita boleh ini muka Melayu tak puasa. Isap ukur lagi depan orang lagi. Tak malu. Kok tak puasa makan kat rumah tu dosa juga, besar juga dosa, tapi seganlah maksudnya. Tak malu. Nabi sebut kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan Allah pemudahkan, bila minta maaf akan ku ampunkan, kecuali orang yang terang-terang buat dosa, tak malu buat dosa, tak segan, tak silu. Buat dosa tapi bangga. Buat dosa tapi seronok. Ini memang payah Allah nak maafkan. Kalau dosa biasa, kalau kita taubat betul, insya-Allah Allah mudahkan. Kemudian ayat yang ke-49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Ni ayat favorite saya. Setiap orang, setiap ulama dulu dia ada ayat favorite. Apa ayat favorite? Ayat yang kalau baca rasa lain. Kalau Nabi ayat yang Nabi suka ulang. Nabi pernah ulang daripada isyak sampai subuh. Ayat in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saya tak ingat ayat berapa, tapi surah Al-Anfal rasanya. Cek balik. Dia ayat bawah sekali. Sampai 1 2 ke-4 ke-5. 1 2 3 4. Page yang ke-4 kot. Surah Al-Anfal. Sebab apa Nabi rasa. Kalau saya ayat ni lah. Dia tengok pada orang lah dia suka ayat apa kan. Kita ni kalau kita suka ayat tertentu, kita sunat baca dalam sembahyang, ulang. Bagi kalau boleh menangis lah. Bagi rasa seronok. Sebab kita tak mampu nak hafal semua dan kita nak hayati semua. Kita manusia kan. Satu-satu ayat cari. Tuan-tuan kena cari ayat yang kalau kita baca rasa seronok, rasa takut, rasa lah dia rasa. Macam kita lah, macam makanan lah. Tak semua kadang kita rasa sedap. Kadang-kadang orang tu sedap ni, biasa je. Mulut dia sedap, mulut kita tak sedap. Jadi kita kena cari. Nabi baca ayat tu yang intu azibhum tu kerana ayat tu pasal umat. Ini asalnya ayat daripada Allah, ambil daripada kataan Nabi Isa. Apa maknanya? Intu azibhum fa innahum ibadu. Sekiranya mereka menyiksa, bukan, sekiranya engkau menyiksa mereka, menyiksa umatnya, sesungguhnya mereka ni adalah hamba-hambamu. Nabi Isa asalnya kata, wahai Tuhanku, janganlah seksa mereka. Kalau kau seksa umat-umatmu ni, mereka kan hamba-Mu, janganlah seksa mereka. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka, lepaskan mereka, tak seksa mereka, engkau maha perkasa, engkau hebat. Ayat ni nak merintih supaya Allah lepaskan umat. Sebab tu Nabi ulang, in tu'azzimhum fa innahum. Saya lupa endingnya Nabi menangis ke tidak. Saya rasa Nabi menangis, saya tak ingat. Tapi Nabi ulang sampai Nabi ulang sampai subuh. In tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi ulang sebab Nabi sayang umat. Nabi takut kita disiksa. Jadi ayat ni saya punya favorite lah. Ayat 49 surah Al-Kahfi, cerita pasal keadaan hari kiamat. Kenapa saya minat ayat ni? Kita tengok. Wa wudi'al kitab, saat diletakkan kitab. Mana kita dalam perhimpunan agung tu, kita akan dibentangkan kitab masing-masing. Mana diperiksa lah. Tadi Tuhan dah kata, get ready jawapan, bagi hujah. Sekarang kita nak soal satu persatu. Bila kitab diletakkan, Allah suruh kita baca. Iqra' kitabak, baca buku kamu. Kita takut sangat melihatnya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi.
orang-orang yang berdosa sangat-sangat takut melihat buku ni. Tengok satu persatu. Orang berdosa bukan mesti orang merompak, merogol, rasuah. Dosa ni dua, zahir dan batin. Al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kita sebagai orang agama sangat terdedah dengan dosa batin. Sangat terdedah. Mana orang yang sembahyang, puasa, zikir, umrah haji sangat terdedah. Riak lah, ujub, sombong. Kita bimbang saat kita baca tu, amal-amal kita semua merah riak, merah ujub, merah sombong, merah macam-macam lah. Kita bimbang. Sebab tu bila tengok musyfiqin ni perkataan yang Quran suka guna untuk menandakan bahawa dia sangat takut. Kalau takut biasa khasyah ataupun khauf ataupun khasyah. Tapi bila sebut musyfiq, takut gila-gila. Macam mana bumi dan langit takut nak terima amanah Islam. Ayat 72 surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata ila samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilna wa ashfaqna minha. Bumi, langit, gunung sangat takut nak terima amanah Quran ni. Bukan takut biasa-biasa, sangat takut. Dia banyak tuan-tuan jumpa perkataan musyfiq ataupun ashfaq, itu menggambarkan sangat takut. Bukan takut biasa. Kalau khauf, kalau khasyah, takut yang standard lah, takut biasa. Bila sebut musyfiq, sangat takut. Sangat takut bila melihat mimma fihi, apa yang ada dalam buku, semuanya surprise, mengejutkan, menakutkan. Tak sangka sembahyang pun dosa, riak. Tak sangka sedekah yang kita buat pun dosa, ujub. Kita akan sangat surprise, sangat terperanjat, sangat takut. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Diorang pun tak percaya tengok buku tadi. Apa buku ni? Apa buku ni? Ya wailatana. Dalam Quran ni ada dua, wailun dengan wailah. Wailun dia celaka. Maksudnya dia kecam lah. Wailun ni kecam apa? Masa standardnya. Wailun ni dia nak kecam ataupun nak marah. Celaka kau, itulah. Tapi wailah lain. Wailah fadihah, malu, rasa macam malu sangat. Tuan-tuan pernah kan? Pernah tak benda yang memalukan? Contohnya kantoi kan. Cikgu kata, ini mak ni lah, semalam saya nampak tengah padang tengok seokok depan assembly, depan perhimpunan. Oh, malu. Ini wailah ni benda yang sangat memalukan. Di sini wailah kan, bukan wailah. Ada ta, wailah ya, ya wailatana, bukan ya wailana. Kalau ya wailana, kadang-kadang orang tak perasan. Saya rasa tafsir-tafsir pun dia tak beza. Apa terjemah situ? Pacu tengok. Saya rasa bukannya apa yang saya sebut. Biasa dia akan sebut celaka. Celaka kurang tepat. Celaka wailun. Wailah dia lain. Dia malu. Apa? Shame on you. Betul? Orang putih kata. Betul saya sebut ni. Shame on you. Memalukan. Kau ni memalukan. Maksudnya dia rasa aku ni memalukan. Sembahyang aku macam ni, puasa aku macam ni, Ramadan aku macam ni, memalukan. Mahali hadzal kitab. Apa buku ni? Yang kecil, yang besar semua ada. Sekecil-kecil perkara, sebesar-besar benda, dalam hati pun Allah kira. Illa ahsaha. Semuanya disebut secara detail. Dalam bahasa Arab ni, ihsaiyat ni statistik. Semua ada detail. Berapa saat, berapa lama, berapa berat. Ini semua. Contohnya kita jual barang yang tak kualiti. Ni air jagung guna pipe, guna air pipe contohnya lah. Mana yang tak betul lah kan. Berapa liter air pipe dia guna. Roti John, telur je, ayam tak ada, daging tak ada. Berapa banyak telur yang letak. Semuanya detail. Ustaz ceramah, benda yang tak betul, benda yang tak pasti, berapa perkataan yang tak betul, dia akan beritahu. Semuanya lengkap. Tak ada calah kita nak lari. Semuanya sangat-sangat detail. Malahan ada saksi. Bumi yang kita duduk jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi jadi saksi. Yang baik yang buruk semua akan dia sebut.
Tangan kaki kita jadi saksi, kulit kita jadi saksi. Jadi cukup lengkap apa yang Allah dakwa kita. Wa wajadu ma amilu hadira, apa yang mereka buat semuanya ada. Semuanya hadira, semuanya ada. Yang baik, yang buruk semuanya, yang kecil, yang besar, misqala zarrah kan. Sebesar zarrah pun dia akan datang. Jadi yang paling kita takut ialah hati kita. Sebab kita kadang-kadang orang beritahu, ustaz, hati ni tak apa, Allah maafkan. Dia yang Allah maafkan tu yang kita tak sengaja terlintas. Tapi kalau kita memang betul-betul niat nak buat, ada kan? Ada sangka buruk, ijtanibu katsiran minaz-zanni. Sangka buruk tu dia lebih kurang macam mengumpat hati lah. Mengumpat dalam hati. Sangka buruk, dosa riak, dosa ujub dan sebagainya. Sombong, itu semua dosa hati. Apa sombong? Kita rasa lebih daripada orang lain. Tak cakap pun dah kira berdosa. Jadi itu yang kita takutkan. Semuanya akan keluar. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah tak zalim. Sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara. Sebab tu seorang anak ulamanya nama Fudail, anaknya nama Ali. Ali bin Fudail, masa ayah dia baca satu ayat Quran. Ayat apa? Wa nabluwa akhbarakum. Tengah-tengah sembahyang tu, anak jadi makmum, bapa jadi imam. Bapa dia ulama besar lah, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan mungkin biasa dengar kan. Maka bila bapa dia baca wa nabluwa akhbarakum, kami akan dedahkan cerita-cerita kamu, mati terus dia. Ali tadi mati terus kerana takut. Wa nabluwa akhbarakum, kami akan bongkar cerita kamu. Hei Salman, kami akan bongkar, dedahkan apa yang orang tak tahu. Jenuh kita. Kalau kita tak buat salah, apabila dengar orang takut, apatah lagi kita memang banyak salah. Itu ayat yang cari, saya lupa ayat berapa kan. Wa nabluwa akhbarakum. Google je. Sekarang zaman Google kan, senang. Pendek. Wa nabluwa akhbarakum. Kami akan dedahkan cerita kamu. Kamu nampak alim, nampak warak, nampak ustaz, macam ustaz, kami akan dedah. Hari ini tak ada can. Dulu dunia kamu boleh sembunyi. Kamu boleh padam dekat maklumat. Kamu ni bla 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 bla. Kamu boleh kautim dengan orang. Kamu boleh kautim dengan pembesar. Di akhirat kautim tak ada. Syurga atau neraka. Jadi ini yang hayat ni sangat menakutkan. Kerana amal akan datang, kita akan dalam keadaan yang sangat takut. Habis. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhikrihi innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.